Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini bersiaran dengan kami live dengan slot The Mummy Diaries. Hari ini The Mummy Diaries yang ke-41. Okay, so selamat petang semua. Hope you guys are with me today. Hope you guys are happy. Boleh dengar clear tak? Harap-harap boleh dengar clear. Kalau apa-apa tolong komen sebab hari ni kita ada topik yang bom-bom kebabom. Okay, memang sangat-sangat interesting sebab topik ni saya baru lalui beberapa hari lepas. Harap-harap topik ni dapat membantu anda kena stay on sampai hujung sebab topik kali ini macam movie. Okay, betul-betul macam movie. Sebab apa? Sebab ni real life experience. Okay, now I'm going to be slightly delayed. Saya punya telecast ni, kalau misalnya anda message, anda komen, okay, nanti saya akan terlambat sedikit reply sebabnya saya menggunakan sistem online dekat Facebook yang dia akan slow sedikit. Tapi sistem ni akan menyebabkan anda sangat happy sebab kita ada macam-macam contoh-contoh yang kita nak bagi. Okay, so stay on with me. This is going to be a 1 hour movie session. It's going to be super fun. Okay, tapi memang menggerunkan juga untuk ibu-ibu. Okay, so tips berkatan anak bujang sulung. Okay, so siapa kat sini mamis yang dah pernah katankan anak bujang sulung dia? Angkat tangan. Saya. Okay, so tips berkatan anak bujang sulung. Okay, sebenarnya tak kisahlah anak bujang yang keberapa. Okay, tujuan kami berkongsi The Mummy Diaries ni adalah untuk kami berikan sebanyak manfaat yang mungkin untuk ibu-ibu di luar sana, okay, yang perlukan experience, yang akan melalui experience katankan anak ni. Okay, sebab katankan anak ni bukan sesuatu yang mudah dan pada para ibu ia adalah satu yang menggerunkan. Okay, okay, siapa yang dah live boleh cakap hello, hi, selamat petang. Hope you guys are doing okay. Hopefully clear juga muka hari ni. Okay, okay, so hello, hi, bagi komen sikit kalau siapa yang dah. Kejap nak tengok sampai ke tak. Bagi kiss sikit. Okay. Okay. Alright, so hari ni kita bersiaran di Facebook sahaja sebab The Mummy Diaries ni memang special untuk Facebook punya slot. Okay, so kita nak ceritakan tentang tips berkatan anak bujang sulung. Don't worry, dalam masa sejam ni kita akan ada beberapa break. So jangan risau, kita akan bagi anda masa sedikit untuk rehat. Tapi sebelum tu, tolong bawa paper, pen, note ke phone ke apa-apa untuk anda tulis nota ni. Dan jangan risau kalau misalnya nanti Facebook dah turun gambar-gambar tu, new feeds dah naik, anda boleh carikan live session kami ni di YouTube Gugu Malaysia. Okay, cari dekat YouTube Gugu Malaysia dekat dalam slot The Mummy Diaries. Silap terbalik. Ni slot The Mummy Diaries ni. Okay, alright, so topik kita pada hari ni tips berkatan anak bujang sulung. Okay, dalam The Mummy Diaries ke tarik ni ni 41. Okay, alright, so thank you for watching and thank you, please stay tuned for today. Sekarang kita nak ceritakan tips-tips yang ada. Okay, tolong kongsikan, share with as many people as you possibly can because we want everybody to tune in and everybody to join in this session. It is truly beneficial. Okay, so are you ready, mummies? Are you ready? Ini adalah anak bujang sulung saya. Hi Anis. Sorry lambat sikit I punya respon sebab I punya sistem ni a little bit slow. Okay, Anis pun ada go through juga. Now, just to share, Anis, you agree, right? Kita sebelum kita kita katan ke anak, biasanya what we will do is we will get as many references as we can. As many references as we possibly can. So, sebelum saya lalui sesi dengan anda ni, saya dah cari kat Google, saya dah tanya macam-macam kawan. Tiba-tiba kat situ lah ternampak Anis pun baru ada experience katankan anak dia 2 orang sekali, 2 bujang sekali. Okay, so semua orang akan lalui experience ni. Dan saya cari ramai sangat mamis yang saya tanya feedback macam mana dan apa yang perlu saya prepare. Okay, sebab bila tanya encik suami, lupalah dah lama tapi macam relax je, tak ada apa pun. Yeah, right, it's like not relax for us. Kita ibu-ibu ni macam tuk
tap. Kalau boleh sound effect tu kita play kan. Tuk tap, tuk tap, tuk tap. Sentiasa. I hope you guys agree with me because memang kita akan lalui satu fasa di mana kita kena let go of anak. Let go of anak bukan kahwin, okay? Let go of anak pertama punya step adalah let go of anak waktu dia berkatan. Biarkan dia rasa sakit itu supaya kita bagi dia go through proses ni, supaya dia jadi seorang Muslim yang berguna. Okay, so bagi siapa-siapa yang non-Muslim pun anda boleh tengok sebab kita just share tips tentang berkatan. Okay, alright, so Anis, if you have any information, please update, please share with us sebab kita memang nak sangat-sangat feedback daripada ibu-ibu ni. Okay, and correct me if I'm wrong. Ini adalah experience yang saya lalui dan saya sebenarnya perlukan juga lebih experience nanti sebab saya ada seorang lagi hero yang dia baru 1 tahun sahaja, 1 tahun lebih. So I know I will be facing this again. Okay, so let's start. Kita nak cakapkan tentang tips. Okay, kita I'm sure everybody has got different types of sharing kan. Ada banyak experience yang anda ada sendiri. So kat sini saya kongsikan personal experience saya, tips anak berkatan. Sebelum tu intro sikit, anak saya berumur 8 tahun. Anak saya nak masuk 9 tahun. Okay, dia nak berkatan tahun lepas tapi tak jadi. So kita buat tahun ni. Okay, so kalau anda tahu, if we are watching this video later tahun depan ke apa, this is the phase where we are going through MCO, PKP. Okay, ini adalah waktu COVID-19 melanda dunia. Alright, this is just a self reminder so that nanti bila kita tengok YouTube tahun depan kita akan ingat. Okay, so we are now in 2020, dah December 2020 hari ni. Okay, kita dah di penghujung tahun 2020. Ni self reminder lagi. Alright. Okay, so now kita ada beberapa tips dan juga di samping tu kita akan tunjuk juga video-video yang ada. Alright, let's go with the first one. Ni kita hari ni tengah berbincangkan tentang tips berkatan anak bujang sulung. Tada! Itu adalah anak bujang sulung saya. Okay, dia umur 8 tahun. Okay, Q1 kita panggil. Saya ada 3 Q. So ini adalah Q1. Okay, let's see. Apakah tips pertama yang kita kena tunjuk dekat anak? Okay, pertama sekali kita kena pastikan kita terangkan mengapa perlu berkhatan. I think kids nowadays are super smart. So they need to know why they need to go through certain things. Okay, religious wise or hygiene wise ataupun apa-apa sahaja yang kita boleh. Okay, kita boleh bagi tahu yang kita kena buang kekotoran supaya kulit yang tertutup dan sukar dicuci tu dibuang. So those are the type of things that we can explain to our child. Okay, so banyak lagi anda boleh buka apa-apa knowledge yang anda ada, okay, dekat Google ke, tanya orang lebih tua ke apa nak cakap. Tapi yang kami explain adalah okay, dekat hujung body dia, okay, adalah kawasan yang terkumpulnya kekotoran. So kita kena potong untuk kebersihan. Kenapa? Sebab kita sangat-sangat menitik beratkan kebersihan di dalam agama kita. So benda-benda macam tu. Lagipun sebenarnya I think for 8-year-old, you tak payah nak explain sangat sebab dia dah faham, dia dah tahu sebenarnya dia kena kasih potong. Okay, dia tahu dia kena berkatan. Tapi if you have more knowledge, okay, boleh kongsikan. Apa mami-mami kat sini cakap, if you can share, kenapa perlunya berkatan untuk anak? If you guys can share with me, kenapa anak perlu berkatan? Apa you guys cakap dekat anak? Okay, nak dengar sikit kejap. Dengar tak suara ni? Okay, so dia delay sedikit. Apa yang mami-mami kongsi dengan anak, yang cerita dekat anak, kenapa mereka perlu berkatan? Bolehlah kongsi dengan kami. Sebab, kongsi dengan saya kat bawah ni sebab kita nak ramai-ramai ibu tahu tentang knowledge ni. So you can share, manalah tahu ada tips yang bagus, Anis ke, siapa-siapa yang dah join, yang boleh bagi tahu kenapa anda katankan anak. So macam kami cerita adalah untuk kebersihan, tuntutan agama memang kita kena. Dan yang bestnya Tok dia cakap, okay, last time if you solat you get only 50% pahala.
no, last time you solat ya. Now bila you dah 100% percentage you dah dapat pahala sekarang ni. Wah, dia pun macam wah, because you are 100% Muslim. Dia cakap you dah sempurna sepenuhnya sebab you dah berkhatan. So anak-anak ni dia punya semangat tu jadi macam lain, macam wow, okay. So last time was only 50%, now I got 100%. So dia pun bersemangat, okay, I need to khatan because it's gonna be 100%. Okay, so benda sangat-sangat penting. Tips pertama adalah untuk terangkan dekat anak kita mengapa kita perlu berkhatan, kenapa kita kena go through dan kenapa kita kena lalui benda ni. Tu kita cerita dekat anak kita, okay? So nanti sambil-sambil tu saya akan tunjukkan experience pertama, kedua, hari pertama, hari kedua dia, sambil-sambil kita share info. Kita ada lebih kurang dalam 8 tips, okay? Tapi simple-simple je. Kita tak adalah tips yang sangat serius, okay? We are not a pediatrician nor are we specialist, okay? But every mom, every super mom, of course, is a specialist herself, okay? Semua ibu-ibu yang tak kisahlah pertama kali, kedua kali, ketiga kali, kelima kali. I have a friend who has 5 boys, okay? Tak tahulah my friend tu ada kat sini ke tak. Tapi I have a friend who has 5 boys. So bayangkan dia kena go through khatan ni 5 kali. 5 orang. Tak tahulah kalau kali pertama dia buat 2 sekali, lepas tu 2 sekali, kan? So hari tu masa kami go through proses ni, masa kami ke klinik, okay, ada seorang abang ni, abang dia ada 2 orang anak, okay, anak dia darjah 6 dan darjah 4. So semua dia kata kat anak dia 6, darjah 6. Tapi sebab yang nombor 3 tu, dia kata dia tak ada kawan, dia tak ada geng. So dia nak ajak adik dia, tak pasal-pasal dia darjah 4, kena sekali khatan dengan abang dia, okay? So terpulang pada reference masing-masing nak khatankan anak umur berapa. Tapi saya banyak tanya kawan-kawan saya dan pelbagai umur yang berlainan. Kadang-kadang diorang ikut kesesuaian waktu. Kadang nak buat awal lagi tapi ada hal keluarga tak dapat dielakkan, so buat later, okay? So if you mummies here have any experiences, please share with us kenapa, umur berapa yang anda khatankan anak anda. Sebab saya khatankan anak saya umur 8 tahun. Okay, so hari tu about 2 days ago we were live in IG, just share untuk mereka come and join this session Mami Diaries ni. Tapi sambil tu cerita sikit lah, anak-anak tengah, saya baru lalui fasa anak berkhatan. So dia cakap ada persoalan ni yang tanya, okay, umur berapa? Ni persoalan yang saya dapat, yang saya rasa mungkin kita boleh kongsikan nanti sekejap lagi, dan mami semua pun boleh share you punya thoughts, okay? So, umur berapa yang sesuai untuk khatankan anak, okay? Dekat mana khatankan anak, cara apa khatankan anak. Ini 3 popular question. Trust me, you know what? When I was there, I actually had to pick up satu daging harimau menangis frozen. Masa tu saya minta hantar kat depan, okay? Lepas tu, orang yang stokis yang hantar kat saya tu, dia tanya, Kak, anak khatan umur berapa tahun? Sebab dia orang ada 2 boys. Guna cara apa? Buat kat mana? Kat sini, kat klinik. Saya buat dekat klinik Dr. Rosli, section 18. Okay? Shah Alam. So, anda boleh buat kat mana-mana sahaja. Anda boleh juga, ada a few of my friends buat dekat Prince Court Medical Center, Subang Jaya Medical Center, ada dekat klinik section 27 Shah Alam, ada dekat klinik section 7 kot rasanya. Ada banyak lah. Ada banyak tempat yang boleh buat. Okay, janji prosedur dia adalah bagus dan kami dah refer dekat blogs dan tengok references orang yang ada. Okay, so let's move on. 3 soalan ni nanti kejap lagi from time to time kita jawab. Okay, 3 soalan ni. Okay, yang kedua, benda yang kedua kita kena tahu. Pertama tadi kita kena, kita recap sikit Pertama sekali kita kena terangkan pada anak kenapa perlunya berkhatan. Okay, yang kedua adalah ni dia. Okay, survey teknik khatan macam mana? Survey teknik khatan macam mana? Okay, so dia ada beberapa teknik untuk berkhatan. Okay, apakah cara-cara yang terbaik dan mana yang paling perlu ibu ambil? Semua ni dia macam different school of thoughts. Dia macam berlainan kefahaman. Anyway, for those who just joined, we are now today at the Mami Diaries episode 41, tips berkhatan anak bujang sulung. Tak kisahlah anak bujang kedua ke ketiga ke, tapi tips berkhatan anak bujang. Okay, so anyway,
survey teknik katan macam mana. Okay, so dia sebenarnya untuk ibu-ibu yang baru tahu, I hope this can be a tremendous help for you mummies out there, because trust me, I was lost because I didn't know what I needed to know. I know I can research about katan on the blogs or on anywhere that I want, but I do not know what do I research katankan anak. Cara katan anak. I don't know. I tak tahu pun sebenarnya ada beberapa teknik. Itu sahabat saya tak pernah lalui, dan abang saya yang dah berkatan macam 20 tahun lebih, okay, saya tak pernah sibuk pun. Abang, kita tak pernah pun nak tanya, bang katan macam mana? Bang katan guna apa? Bang, sunat pakai apa? You know, macam rasa macam benda tu akan memberi pressure pada abang kita. So, saya tak pernah bertanya. Ataupun tak tahulah kalau kecil-kecil dia pernah tanya, bang potong sakit tak? Mungkin tak tahulah kan. Masa saya sangat kecil dan saya tak peduli pun. Yang saya ingat, abang saya sangkut kain plekat guna tali. Something like that. Dengan satu lagi cousin. Macam tu lah. So, jarak kami hanya 2 tahun. So, memang seriously saya tak ingat. Tapi saya ingat saya balik kampung. Dia dikatankan di kampung. Rasanya. Kalau dia tengok ni mungkin dia marah saya sebab saya tak ingat langsung experience dia. Okay. So, anyway, bila saya nak find out macam mana katan tu, apa benda saya tak tahu menau. So, I hope this video can really help. These are the things that you can go step by step. Boleh ikut step 1 sampai step 8. Kalau lah saya terlepas, please do share with me whatever you need to share. Okay, whatever information that you have, please add on to this knowledge. I hope I can see messages, because at the moment, I feel like I can't see messages. Kejap okay. Anyway, Shikin, if you can actually send some comments here under Google so that I can see message pop up ke tak. Okay, so 2 kaedah yang saya tahu. Okay, saya tahu 2 kaedah. Tapi kalau anda tahu beberapa kaedah lagi, terpulang kepada anda kalau anda tahu banyak kaedah lagi. Okay, tapi saya tahu 2 kaedah. Okay, satu kaedah adalah melalui cara clamping. Okay, dia ada smart clamping if I'm not mistaken. Dia ada clamping dan dia ada laser. So bila saya tanya dekat klinik cakap, I went to the clinic, saya kata saya nak katankan anak. Tiba-tiba je tahu sebenarnya, sebab memang dah plan tahun lepas, tak jadi, so saya buat tahun ni. So kata okey lah, tahun ni since PKP dah uplift, tengok ramai budak-budak masuk pakai kain plekat lagi, dah start dah. Okay, so tanyalah kat klinik, Miss, saya nak katankan anak lah, ada slot tak? Ada, tulis bila. Okay, lepas tu saya cakap bila. Okay, nanti bawa lah. So saya macam okay, what do I need to know? Apa benda saya tak tahu. So salah satu benda yang anda boleh tahu adalah tanya pada klinik tu, klinik ni buat kaedah clamping ke, kaedah laser, atau kaedah apa yang dia ada. Tok Mudim ke? Okay, Tok Mudim dia cool lah. Saya dengar Tok Mudim dia modern. Sebab saya tak masuk untuk PKP punya sesi PKP ni, hanya satu orang parent. Of course I chose the dad, because kerana menggelupur saya tak boleh nak tolong kan. So what I went through personally is that I did not know there were such different methods. So sampai kebetulan bila saya cakap, weh korang dah sunatkan anak kan? Kawan-kawan ni, ramai kawan-kawan yang saya call tanya, okay, korang dah sunatkan anak kan? Macam mana? Oh, I sunat anak tak, my one dekat klinik tu ada clamping. Clamping tu apa? Clamp. Oh, okay, baru nak search. Okay, clamp, katan clamp. Seorang lagi, oh, kita orang buat macam dekat Prince Court semua, dia bius half body kan, so tak rasa. So yang tu kebanyakan dia buat laser, tak silap saya. So cakap, oh laser, ada laser pula. Okay, so saya pergi kat klinik tu. Masa saya pergi sekali lagi untuk tanya slot yang kedua kalinya, saya tanya, boleh tak bagi tahu saya teknik apa pakai dekat klinik ni? Laser laser, dia cakap. Sebab rupanya diorang pun tak tahu, kata ada ramai ibu macam saya yang tak ada experience dan tak tahu, dan kami nak tahu what procedure is being done to our kids. Probably parents zaman dulu tak kisah pun, macam okay, anak sunat, you know. Tapi parents zaman sekarang ni macam kiasu sikit lah. Looking at kiasuan. Okay, so sedikit kiasu supaya kita nak tahu anak kita tu okay ke tak. So cara apa yang terjadi, apa yang diorang gunakan. Okay, so ada 2 cara. Let me share with you. Okay, I will share with you. Dia ada 2 cara, 2 teknik sekejap. Okay, this is what I know ya.
yang saya jumpa lah, nak tunjuk dekat anda. Ini adalah clamping. Dia guna clamp ni lah, dia clamp. So benda ni plastik, dia adalah macam-macam jenis clamp rupanya, tapi I don't really know different type, sebabnya saya pun tak sempat nak survey banyak-banyak. Okay, tapi ini adalah clamping. Okay, dan ini bila saya tengok ni gambar Google tau. Okay, ini adalah laser. Ni gambar Google, okay, ni bukan gambar saya, ni gambar Google. Alright, so itu adalah laser. Dan sekali lagi, ini adalah clamping. So let me just explain a little bit according to what I know. Okay, clamping ni dia mengurangkan pendarahan dan jahitan. Okay, katanya risiko terkena infeksi sekitar alat clamp tu ada risiko, tapi insyaAllah kalau jaga dengan betul, apa-apa prosedur pun akan ada risiko untuk infection. Okay, alat mudah tercabut jika tidak dipasang sempurna. Mungkin zaman sekarang ni alat dia kejap tip-top, dia mungkin kelepak kuat, tapi berhati-hatilah mamis, just in case kalau anda buat clamping, jaga supaya anak tu sensitif sikit, tak terlampau lasak lah, apa-apa kaedah pula kan. So perlu datang ke klinik semula untuk buka clamping. Okay, this is what I truly know. Okay, yang saya betul-betul tahu, kalau clamp, anak kena pergi ke klinik 2 kali. So sekali untuk dia pergi dan clamp, kepit dia. Okay, saya tak tahu lah clamping nama Melayu dia clamping kot. Mesti ada nama Melayu dia. Okay, tapi pergi ke klinik untuk clamp kali pertama. Lepas tu nanti dalam 4-5 hari kot, selang beberapa hari selepas tu, dia pergi ke klinik sekali lagi untuk buka pula clamp tu. That's what I know. Okay, so sekarang ni ada banyak kaedah. Clamping pun ada macam different types of clamp if I'm not mistaken. Tapi because I opt for this. Okay, I opt for this one. Mana tadi gambar tadi? I opt for this laser. Okay, laser ni potongan dia, dengar kata potongan dia lebih cantik dan rapi. So dia kurangkan risiko pendarahan. Sebab memang saya tahu bila clamping, anak ada yang anak tak tahan tengok darah. Okay, dia macam terkejut sikit sebab darah lebih banyak bila clamping. Bila laser tak sebanyak bila kita clamp. Okay, mengurangkan risiko pendarahan tadi. Okay, mengurangkan jahitan sebab dia laser sahaja, lepas tu dia jahit sikit sahaja kat situ. Okay, luka pun cepat sembuh. Itu yang saya tahu tentang teknik laser. Now, through my experience on my own, memang saya tengok laser cepat sembuh. Memang cepat sembuh. Sebabnya bila dia laser, okay, dia tak perlu nak, dia mungkin laser tu dia lebih efektif lah, sebab dia lebih cepat, jahitan dia lebih cepat tutup. Okay, so itu saya tahu. Satu lagi, dia kurang, macam kita takut clamping tu terkeluar ke, kita takut something. Okay, tapi anyway, both ways are good. Sebab saya tengok ada kawan saya yang dia tak pergi ke laser, dia pergi clamping, anak okay je. Tak ada infection, tak ada apa. Yang penting adalah penjagaan rapi serta kebersihan anak kita. Itu bergantung pada kita, cara kita jaga anak kita. Okay, alright, kejap, am I still live here? Okay, baru dapat message. Alright, okay, hi, okay, baru dapat message. Alright, okay, so itu yang saya tahu tentang clamping dan laser. Now, if you are okay with that, just be relaxed, it's okay. Pilih klinik mana yang anda nak, ikut klinik mana, buat prosedur apa yang anda nak. Bukannya kita pergi bagi tahu klinik tu kita nak prosedur apa untuk anak kita. I think should be the other way around. You choose the clinic that does the procedure that you want. Okay. Alright, so let's move on to the next one. Okay, kita move on ke the next one adalah, okay, yang ketiga. Okay, yang ketiga, survey di mana tempat berkatan. Okay, baru je kita cakap tadi, survey di mana. You nak pergi dekat klinik swasta ke, atau you nak pergi hospital swasta ke, okay. You nak pergi dekat
tempat yang dekat dengan you ke you nak pergi tempat yang jauh tapi you selesa, tengok costing dia macam mana. Okey, ada yang macam kalau you pergi medical center dia boleh jadi 6 ke 800 ringgit. Tapi kalau you pergi ke klinik biasa dia boleh jadi 200 macam tu, 100 lebih ke 200 bergantung kepada klinik anda dan teknik yang anda pilih. Maksudnya macam saya cakap tadi, okay, kalau you tanya survey di mana tempat berkhatan, I would say survey di mana tempat berkhatan tu, satu, location yang sesuai dan dekat dengan rumah. Kalau misalnya dia kena balik, tapi ada yang separuh hari daycare, maksudnya dia check in petang baru dia keluar, so that doesn't matter lah kalau you pergi jauh sikit. Macam currently we are in Shah Alam and we were to go to KL, kalau dia macam bius separuh badan tu tak ada masalah sebab dia akan ada di hospital. Okay, so itu adalah beberapa cara untuk memilih yang mana yang sesuai untuk anda. Okay, klinik mana yang anda sesuai. Okay, so kalau misalnya anda rasa macam anda nak pilih klinik-klinik yang lebih pakar, contohnya bukan klinik lah, you want to go to medical centers. I have seen a few yang dekat KL ni yang pergi Subanjaya dengan Prince Court Medical Center. Tapi yang lain saya tak pasti. Yang saya dengar tu je lah 2 kawan tu. Tapi kalau klinik memang ramai. Klinik ramai lah. Ada yang dekat Ceras, ada yang dekat macam Shah Alam ni banyak saya tahu. Klinik kat Shah Alam ni ada banyak prosedur lain-lain yang diorang buat. Okay, so kalau kami di klinik Dr. Rosli Section 18 menggunakan teknik laser. So boleh find out di situ, dan kami alhamdulillah berpuas hati dengan klinik-klinik, mana-mana klinik pun lah yang anda pergi. Okay, ini bukan promosi klinik, kita cuma nak cerita experience. Now, okay, so let me just share let me just share a few photo. Okay, jom kita tengok a few photo. Konon-konon dia lah ni. Sebab kita baru di tips yang ketiga. Okay, survey di mana tempat berkhatan. Okay, sebelum tu nak tengok sikit. Tengok hero ni. Ni konon sebelum lah ni. Okay, before. Tu saya cakap kita tengok movie. Ni konon sebelum. Sebelum dia, lagi kita tengok selepas. Okay, sebelum dia champion lah ni. Ni adik dia ambil gambar dia ni. Okay, siap piece bagai. Kain plekat pun dah pakai. Alright, okay, so itu adalah champion sebelum champion pergi ke klinik. Nanti lepas ni kita tengok pula bila champion dah tengah ada dekat klinik dan champion sedang disunatkan. Tak tengok lah, dengar je. Okay, itu tak boleh tengok lah kan. Saya pun tak tengok. Until today I don't know how the procedure is done. Yang saya tahu dia cerita je kat saya macam mana. Okay, so the next step. Okay, the next step apa yang kita nak tengok adalah okay, ni. Okay, apa perlu disediakan di rumah? Okay, apakah yang perlu disediakan di rumah? Okay, contohnya benda ni bukan makanan sajalah saja guna gambar makanan. Okay, so benda-benda yang penting yang perlu ada di rumah adalah tempat tidur yang selesa. Salah satu dia, benda-benda yang kita kena prepare sebelum. Okay, tempat tidur yang selesa. Lepas tu menu untuk dia dah siap-siap kita prepare, bukan hari tu baru kita plan kita nak buat makanan apa dekat dia. So kalau macam anda choose untuk berpantang, which I purely suggest biarkan dia berpantang sikit. Okay, dan siap-siapkan beli barang-barang ikan-ikan tu semua sebelum dia berpantang. Okay, lepas tu okay, lepas tu kita tengok apa benda yang aktiviti yang dia boleh buat semasa berpantang. Okay, so if you want to see a few, saya tunjuk contoh dia. Tadi kita tengok sebelum kan. Sekarang ni kita tengok masa cara dia kat rumah. Okay, ni dia. Ni dah khatan dah ni. Okay, ni dah khatan dah ni. Alright, dia baring di atas tilam. Okay, kalau boleh nampak ni bawah ni tilam. Okay, kita tinggikan dengan sedikit cushion bantal. Lepas tu tidur di depan hall rumah, sebabnya senang untuk pergi ke toilet. Okay, so tempat tidur yang selesa tu anda boleh pilih bilik ke, boleh pilih hall rumah ke. Tapi kebanyakan yang saya tanya, kebanyakannya mereka di hall rumah sebab hall rumah ada TV. So itu yang penting untuk anak-anak ni. Okay, kalau misalnya menu untuk berpantang, perlu ke kita
perlukah anak-anak berpantang? Menu untuk berpantang. Dia pun dah macam, abang berpantang ni. Okey, sebenarnya kalau ikut medical, diorang cakap tak perlu pantang apa-apa. Tapi tak salah kalau dah seumur hidup anak kita masih suka hati mak pak dia nak makan apa. Okey, tak salah kalau dalam masa 5 hari tu, at least kurang-kurangnya 4 ke 5 hari tu, kita jaga betul-betul makanan dia, tapi kita masak dia makanan-makanan yang sedap. So contohnya hari pertama anak saya makan ayam kampung. Okey, dia makan ayam kampung masak merah. Kita buat dekat dia. Okey, memang sedap, lauk kenduri. Satu rumah makan. Sebab nak bagi semangat dekat dia. Okey, ayam kampung masak merah hari pertama, lunch and dinner. Okey, lepas pada tu kita ada buat ikan senangin. Ikan yang kita pilih adalah ikan besar-besar. Contohnya option yang saya tahulah, yang saya tahu. Kalau anda rasa macam anak you tak gatal-gatal nak makan apa pun boleh. Tapi trust me, why not dalam masa 4-5 hari ni kita beria lebih sikit. Macam anak nak kahwin, kita prepare pelamin bagai. Tak ada pelamin pun tak apa, it's okay. Tapi bila tak ada pelamin, bergambar kuranglah cantik. Macam tu lah juga dengan keadaan berkhatan ni. Tak prepare makanan yang berpantang tak apa. Tapi kalau misalnya kita prepare yang lebih cantik, lebih bagus makanan dia, lebih sihat makanan dia, yang tak ada elemen-elemen gatal macam telur, macam ikan kembung, macam-macam tu, lebih bagus. Sebabnya lebih kurang risiko infection ataupun gatal-gatal. Macam tu lah, lebih kurang. So anyway, are you guys still with me here? I hope you guys are still with me. Apakah menu yang anda prepare untuk anak anda ketika berkhatan? Bagi yang dah pernah ada experience, apakah menu yang anda prepare untuk anak anda? Do share with us. Kalau lepas live session pun, kalau dah dekat session kat situ pun tak apa. Komen sahaja supaya kita dapat lebih feedback, kita dapat lebih input dan info. Okay. So apakah menu yang anda share, yang anda masak? Saya buat hari lepas pada tu, the next day tu, ikan senangin goreng, kicap, kicap pula, kunyit dengan garam je. Okay, ikan senangin goreng, tapi letak sedikit tepung supaya dia rasa kruk-krak selera sikit, dengan sup bayam. Tu je dia makan. Dia makan nasi, sup bayam dengan ikan senangin, bertambah bertambah sebab sedap. Bukannya kita nak berpantang-pantangkan dia semua benda. Saya avoidkan dia makan apa-apa jenis cikedis-cikedis yang ada flavouring ke. Hari biasa pun memang kita tak biasa bagi pun. Tapi hari-hari yang sekali-sekala tu kita bagilah juga kan. Macam Mr. Potato lah kan. So none of that. Okay, I got from one tips daripada Cik Shikin kita sendiri. Okay, dia ingat masa abang dia berkhatan, mak dia buat sesuatu benda yang sangat menarik dan kami pun buat macam tu juga. Okay, dia asingkan masa makan anak dia yang dikhatankan tu dan masa makan family lain. Dia asingkan supaya kalau misalnya anak tu nampak makanan-makanan yang kita makan vavavum ni, dia mungkin akan rasa demotivated. Dia kecil, 8 tahun, dia faham pun mungkinlah dia akan rasa sedikit down. Dan saya dengar juga ada beberapa mami-mami share, anak mula marah-marah dah ni. Dengan fasa marah-marah, apa sikit nak marah. Sama cik abang saya tu pun, apa-apa sikit je nanti so jaga perut dia, so dia happy lah sikit. So saya elakkan semua jenis coklat. Memang betul coklat tu tak gatal. Okey, tapi coklat dan Milo dia memekatkan stool anak-anak. So nanti dia susah nak buang air. Buang air besar dia susah. So biarkan, sebab dia baru lepas khatan tu, mungkin dia orang takut untuk pergi buang air. Macam anak saya hari pertama tak rasa pun, jomlah pergi toilet nak pupu, tak rasa pun. So itu adalah jawapan komen dia. Tak rasa pun. Hari kedua dah lewat petang tu, baru saya kata duduk, cuba pergi toilet. Lepas tu barulah dia boleh pergi toilet. So saya avoid. Saya banyakkan minum susu. Susu yang lagi best adalah susu lembu fresh. Kebetulan atuk dia boleh supplykan pada dia susu lembu fresh. Panas-panas kan. Minum pagi, minum petang. Okay. So susu lembu fresh. Kalau tak, saya bagi dia cereal pagi. Cereal yang kosong tu campurlah dengan apa-apa cereal yang dia nak, sikit honey stars ke, bagi dia rasa. Sebab empingan jagung okey je kan. So those are the things that I give for food. Memang banyak persoalan saya tanya. Abang yang khatan kat anak dia 2 orang yang saya cakap di hospital tu, di klinik tu, dia kata
Pantang, dia kata pantang je, tak nak lah kalau apa-apa jadi. Pantang jangan makan kata-kata lah, telur ke, ikan-ikan kecil ke, jangan makan lagi, 3-4 hari je, cakap. So abang tu pun cool. Okay, so I said why not. Tapi makanan-makanan dia sedap. Macam breakfast dia, saya buatkan oats. Okay, ni nenek dia buatkan sebenarnya. Oats, letak drizzle with organic honey. So boleh lebih sikit lah organic honey tu. Oh, memang dia makan lah. So senang lah proses perut dia nak pergi toilet. Okay, so those are the things that we can prepare untuk dia. So aktiviti pula, dari segi aktiviti, apakah aktiviti si abang? Okay, kita mungkin rasa macam tak nak ajak anak main game, main tab, tengok TV, tengok Netflix, tengok YouTube, bagai semua kita tak nak. Okay, tapi sebenarnya waktu ni adalah waktu yang sangat-sangat menyakitkan untuk anak kecil yang tak pernah rasa kena potong kulit atau kena jahit, okay, kena prosedur apa-apa. Jadi kita kena faham diorang sikit. I notice that memang bila kita bagi tablet ke, kita bagi game ke, it eases the pain. Seriously, it eases the pain. So apa aktiviti yang si abang boleh buat? Seriously, aktiviti dia hanyalah baring, tengok TV, main game. Tu je aktiviti dia. So kalau nak prepare aktiviti lain, mungkin boleh. But then it's up to you. Kalau sempat nak prepare boleh, tapi kadang-kadang mereka mungkin rasa sedikit penat kan. So dia macam rasa macam okey lah, dia tak ada mood lah. Macam tu, dia tak nak buat benda lain kecuali baring, tengok TV. TV pula yang dia pilih, Netflix ke, YouTube ke, okey. Cuma kami mengadakan kawalan ketat. Kita betul-betul pantau apa yang dia tengok. So macam anak saya, waktu-waktu macam ni dia suka tengok, dia memang suka tengok art craft. Dia memang suka tengok invention, art craft, benda-benda orang build. Sebab saya memang tak bagi on weekdays tengok benda-benda yang tak berfaedah. Tapi bila dia tengah pantang ni, dapatlah juga tengok Preston dia tu. Okay, game review lah, main Nerf, tembak-tembak lah. Okay, they do get that kind of thing as well. Okay, sekejap. Okay, so itu adalah tips-tips benda yang dia boleh buat. Please share with me apa lagi yang Mami ada experience, okay, yang boleh kongsi dengan kami. Apa aktiviti yang anak-anak boleh buat. Sebab ni experience pertama saya. Mungkinlah anak-anak ada experience lain lagi, okay, yang apa aktiviti lain lagi yang kita boleh buat untuk bagi anak tu happy, anak tu cheerful. Okay, ada lagi satu aktiviti adalah bersembang dengan adik. It helps. Dia bersembang dengan adik girl dia. Adik girl dia duduk macam maharaja you. Adik girl dia, abang, mai adik urut kaki. So dia urut kaki abang dia sikit-sikit. Sambil sembang lah. Dia cerita pasal game lah. Itu salah satu aktiviti yang saya rasa menarik juga. Sebab dia dapat berkawan dan dia tak ingat sangat sakit dia. Okay, itu kita dah tips yang keempat. Okay, kita ada 4 lagi tips. So sebelum tu, jom kita tengok lagi apa lagi tips yang kita nak. Apa yang perlu? Okay, so kita tengok dulu. Kita berehat sekejap. Saya nak minum air sekejap. Okay, kita tengok satu short video ni sekejap sahaja. While we take a break. Okay, and then I will get back to you soon. Hai mamis. Mesti mamis risau kan kalau baby mamis meragam, rasa tak selesa dan tak boleh nak tidur? Okey, mamis jangan risau. Saya nak tunjukkan mamis satu cara untuk bedung baby paling mudah dalam dunia. Mula-mula, mami just letakkan baby dekat dalam swaddle kita ni. Lepas tu, make sure adjustkan tangan-tangan area baby. Masukkan betul-betul. Bagi baby boleh bergerak dekat dalam swaddle nanti. Lepas tu, kita zipkan swaddle tu ke atas. Pastikan bahagian dagu ditutup, tak terkena zip nanti. Lepas tu, tada! Dah siap. Bila nak tukar diaper, kita hanya unzip daripada bawah. Mudah kan? Baby dapat tidur lama, mami pun dapat berehat. So, mami kena klik link ni untuk dapatkan swaddle atau bedung magic daripada Gugu ni. Okay? Kena cepat-cepat tau. Sebab design adalah terhad, tak banyak, dan design yang cute-cute ni paling cepat habis. So hurry up, Gugu! Okay, sempat minum air Sat? Okay, nasib baik ada mineral water dekat-dekat. Okay,
Alright. So, saya dapat komen. Alright. Thank you macam lah. Kita nak sharing-sharing, okay? So, komen daripada Rina. Okay, Rina. Ya, anak sulung saya tengah dalam pantang dan ngeri dengan lukanya. Husband pula boleh kata, alah, memang macam tu. Okay. Ini dah start topik husband ni. Husband ni memang mentang-mentang mereka pernah kena sunat dulu. So, dia orang macam relax, cool kan. Saya pasti mesti Puan Rina ni, dia punya suami pun sangat-sangat relax dan cool. Alah, memang macam tu. Kita tengok dah, seriously, masa anak kita nak pergi toilet pun, kita rasa macam tisu nak letak tisu tu. Bapak dia boleh gelak. Dia tak marah bapak dia. Sebab apa? I've been there, done that. Kira macam ayah pun lalui dulu. Tapi kalau kita, sakit. Macam tu kan? Memang ngada-ngada. So yes, Rina, betul. Anak sulung you yang tengah dalam pantang, continue lah pantang. Sebab anak saya dah hari ke-5 sekarang. Alhamdulillah, saya tengok efektif juga berpantang ni. Tak ada bernanah, tak bentan, tak gatal. Lepas tu elok je. Alhamdulillah. Tapi masih mengerikan lah. Seriously. Saya kena cuti. Saya ingat saya kena cuti 2 hari je. Saya kena cuti sampai 4 hari. Sebab orang lain semua dekat dalam rumah ni tak berani nak handle dia. Tak berani nak handle. So, saya kata okey, tak apa, saya cuti 3,5 hari. Hari ni kena live juga. Okay, kena live juga sebab kita dah janji nak kongsikan tips menarik ni. Dan yes, it's going to be so beneficial. We are today at The Mummy Diaries. Okay, episod 41. Hari ni kita bercakap tentang tips berkatan anak bujang sulung. Siapa-siapa yang baru join tadi, kita recap sedikit. Okay, kita punya tips yang pertama tadi, kita nak cakap terangkan mengapa perlu berkatan kepada anak kita. Okay, itu adalah tips yang pertama kita. Yang kedua, kita cerita dekat anda semua tadi, survey teknik khatan macam mana. Okay, so yang ketiga, survey di mana untuk khatankan anak. Yang keempat, apakah persediaan yang perlu disediakan di rumah. Now, mummies, please share with me as many tips and information as you possibly can. Okay? Sebab kita nak kongsi banyak-banyak kat sini. Bagi yang dah pernah lalui, tolonglah kongsi supaya dapat manfaat untuk ibu-ibu lain. Now, yang kelima. Okay, yang kelima. Comel je anak siapa ni, tak tahulah, kita orang jumpa gambar ni. Okay? Apa yang perlu dilakukan semasa anak sedang berkatan. Tadi kita cakap pasal aktiviti dia. So, apa yang perlu dilakukan anak semasa anak sedang berkatan? Okey. Kat sini, kita baru je cakap pasal mereka. Bapa-bapa. Okey, peranan bapa adalah sangat, bapa-bapa ni memainkan peranan yang sangat penting dalam menenangkan anak. Okay, because it's an experience they have gone through, so they are slightly cooler than us in this perspektif. Okay, so bapa, sokongan moral daripada semua ahli keluarga pun penting. Bapa juga, tapi macam contohnya sebelum khatankan anak saya dah call BFF saya yang ada anak yang lebih kurang sama. Diorang dah bagi message, "Hi Kasif, how are you? Nanti you're gonna be a man, don't worry, akan kuat semua-semua." Tapi saya tak terlampau banyakkan moral support tu sebab mula-mula dia macam mungkin okay, tapi terlampau banyak nanti dia macam, why is everybody calming me down? Is it that bad? Budak ni diorang punya genius level lain macam sikit. So kita rasa macam budak-budak ni sebenarnya diorang okay, tapi diorang bijak dalam menelaah keadaan semasa. Okay, ada beberapa funny stories that I tell you yang tak pasal berkatan ni lah. So ada beberapa cerita macam even ayah dia pun cerita dulu. Okay, my husband pernah share juga. Masa diorang pergi, diorang masuk dekat bilik klinik tu. Okay, masa diorang masuk dekat bilik klinik tu, diorang dengar budak sebelum ni, wah, meraung-raung tau. So dia dah cakap dengan member sebelah lah. Diorang pergi gang masa tu. Weh, kita betul ke nak masuk ni? Nak masuk ke nak cabut weh? So benda macam tu memang sangat common. Okay, sebab mereka adalah anak yang lebih besar. Diorang pergi mungkin umur diorang dah darjah 4, darjah 5, diorang dah pandai sikit. Tapi darjah 1, darjah 2 ni diorang tak pandai lagi. So diorang cuak. So bila saya pergi, kebetulan cool, sangat cool. Budak-budak yang sebelum dia tu, kita tunggu 2 budak je. Okay, sangat cool sebab budak-budak tu tak bising pun. Tak bising, tak menjerit, tak meraung.
tak coolnya anak saya. Kesian budak selepas tu. Sebab apa? Dia menggelabah sikit, okay? So, apakah yang perlu dilakukan semasa anak sedang berkatan adalah untuk menenangkan anak. Now, we're gonna watch this video, a few video of the journey while we share, okay? I share another 3 tips with you, okay? So yang lepas pada ni lebih kepada menjaga anak lepas bersunat and all that, okay? So jom kita tengok, tadi kita dah tengok video dia before, okay, and after. Okay, jom kita tengok satu video menarik ni. Okay, kejap. Ni real life video, okay? Real life video. Tadi kita dah tengok ni, saya recap balik sekali lagi. Ni sebelum, okay? Cucuk tanah lah, pis lah, okay? So, let's see this. Abang, kena makan ubat. Telur. Telur rebus. Habiskan. Habiskan sikit ni. Okay, that was the journey. Pertama sekali, okay? The journey. Now I'm sharing on the journey. Movie dia dah mula. Masa mula-mula dia masuk dulu, okay? Masa dia masuk dulu dia macam bye me, bye. Okay, dia okay sikit, dia semangat sikit. Sudah dekat-dekat dengan hospital tu dia dah macam menggelabah sikit dah. Okay, dah dekat kat klinik tu dia menggelabah sikit dah. Tapi saya terpaksa cari parking, so dia orang masuk dulu kat dalam klinik. And then saya masuk-masuk, itulah scene dia tadi. Doktor bagikan dekat dia painkiller and antibiotic. So doktor tu buat macam telur. Dia cakap doktor tu campur macam egg yolk. So itu adalah pertama sekali masa dia baru masuk di klinik. Okay, pada yang baru join, kita dekat sesi The Mummy Diaries yang ke-41. Hari ni kita bercakap tentang tips katankan anak bujang sulung. Tadi baru kita tengok pertama sekali, the first jeng. Masa dia start minum ubat tahan sakit. Okay, so sekarang kita tengok pula. I'm just going to show a few more footages of what happens in the clinic. Okay, yang tadi tu. Alright, so yang ini. Okay. So sekarang kita tengok pula. Dah nampak dah. Dah sedikit gugup di situ, dah pandang-pandang bawah dah kan. Dah sengih-sengih, dah macam sengih tak sengih. Tapi macam tips yang kita kongsikan sebelum ni tadi, pentingnya support daripada ayah dia, support daripada bapak dia di depan dia, tapi di belakang tu support daripada adik kecil girl dia, support daripada nenek dia, aunty dia, semua orang dah support dia, siap-siapkan untuk dia berkhatan. Okay, so tadi dah cuak dah sikit dah. Okay, saya pula yang nervous nak share ni. Alright, next what happened is dia dipanggil doktor. Jeng. Abang. Ni tak. Sini lah. Good luck. Be strong. Okay. Cool. Bye. Yang cuak dia masa tu mak dia. Okay, yang cuak masa tu gugup jugalah. Saya cool sikit lah. Kalau anak-anak sakit ni saya cool sikit. Tapi sunat ni macam ada sedikit cuak di situ. Masa dia orang panggil anak masuk. Okay, panggil Kasif masuk. Okay, lepas tu dia dah masuk. Lepas tu tiba-tiba saya dengar senyap je. Saya pun macam berani lah. Anak saya memang wow, memang cool lah. Memang masa tu bangga habis lah. Sebagai seorang ibu, saya sangat bangga. Kita macam rasa macam anak saya tak jerit, tak menangis pun. Relax je anak saya, tak takut pun. Okay je anak saya ni. Not bad. Mungkin dia ikut bapak dia kot. Wow, dia cool macam ayah dia. So masa tu memang
dah cap mohor lah. Memang anak ayah. Memang anak ayah. Memang relax dan cool. Tetapi selepas tu, kita tengok, masihkah dia anak ayah? Ataupun anak mami dia? Dia cuak sikit. Sudah ke dengar jeritan itu? So tarik balik cap mohor tu. Separuh je anak ayah. Okey, separuhnya lagi anak mami dia. Sebab kita mengelabah lah nak masuk situ kan. So lepas tu relax, benda-benda lain tu boleh relax lagi. Okay, so dia pun, so saya tanya dia, abang, apa yang abang takut sebenarnya? Kenapa abang jerit tu? Macam kucing pun ada. So dia cakap sebenarnya dia menggelabah sebab dia kena baring. Okay, another funny story that I heard from a friend of mine. Okay, it's really funny. Kita memang gelak terbahak, tapi saya nak cerita balik kat sini mungkin tak gelak sangat. Tapi apa yang jadi, macam tu juga anak dia mula-mula cool lah. Memang cool lah. Memang cool sangat. Dia pergi dengan cousin dia. Okay, cousin dia dengan dia pergi. A pergi dengan B. Okay, cousin dia pergi. Cousin dia masuk dulu. Cousin dia dah selesai semua. Cousin dia keluar. Sempat pula bisik dekat anak kawan saya ni. Dia bisik, daylight. Lepas tu budak tu tengah daripada semangat. Daylight, it's painful. Budak tu terus menggelabah. So bila dia masuk kat dalam, tiba-tiba dia kena baring. Dia baring, what's happening? What's happening? What's happening? Dia terkejut bila dia baring. Dia menggelabah. Sama macam kes anak saya. Okay? Yang dia menggelabah adalah sebab dia nampak dia kena baring. Kenapa ada jarum-jarum? So dia kena bius tu. Okay? So lepas tu anak kawan saya ni dengan hebatnya dia punya menggelabah, dia jerit, let me do it myself, let me do it myself, I can do it myself. Sebab dia takut dia punya menggelabah. So orang kat klinik, doktor semua kena calmkan dia macam, it's okay, you can do it yourself, it's okay if you are a grown up, okay, now let us do it for you. So sama juga anak saya tanya dia, kenapa abang takut, kenapa abang jerit? Abang nampak jarum, abang tak tahu abang kena cucuk. So itu adalah salah satu prosedur kat sini. Yang kita nak cerita adalah dia akan kena bius. Macam anak saya kena bius 3 kali. Okay, dia kena bius. Lepas pada tu baru dia lakukan prosedur tu. So sebelum tu makan painkiller dulu. Makan painkiller dengan antibiotik. Lepas tu dia makan ubat susuk bengkak kot rasanya. Doktor dah bagi. Lepas tu terus bius. Dan lepas tu dia lakukan prosedur tu. So laser ke tak laser ke? Laser ada proses menjahit. Itu adalah proses yang semua ibu kena lalui. Alright? Okay, so nanti lepas pada ni kita tengok pula, kita continue dulu sharing. Lepas tu kita tengok pula apa jadi selepas. Kita jeng dulu. Okay, so anyway, pada anda yang baru join, sekali lagi kita hari ni tengah berkongsi tentang ni dia, tips berkatan anak bujang sulung. Okay, this is gonna go on YouTube Gugu Malaysia. So nanti kalau anda tak dapat tengok kat sini, tolong buka YouTube Gugu Malaysia. Nanti anda boleh cari topik yang hari ni, tips berkatan anak bujang sulung. Ini adalah slot Mami Diaries yang ke-41. Okay, so now tips yang ke-6 yang kita nak cari adalah cara menjaga pantang bersunat. Macam manakah cara jaga pantang bersunat? So yang penting adalah baca tentang tips-tips menjaga pantang bersunat ni. Tanya kepada rakan-rakan yang telah berpengalaman. I think I've been sharing with you guys so many from just now. Okay, apakah cara menjaga pantang bersunat? Okay, cara-cara menjaga pantang bersunat daripada tadi memang kita dah kongsi. Okay, tapi untuk anda tahu, I hope this video is going to be the most beneficial video for you, as you get to see the process, you get to see what are the methods, you get to understand why you need to understand such things, and you also need to look for proper place. So you dah tahu dah melalui video tu Mami Diaries ni. Okay, so inilah yang you perlu. Kalau anda belum katankan anak, sangat-sangat disarankan untuk anda forward dekat kawan-kawan yang bakal katankan anak video ni. Okay, it's not long, it's just an hour sharing.
So anda boleh tengok sambil memasak di dapur, sambil buka YouTube, Bluetooth speaker, Bluetooth earphone or anything. So we hope that this is really beneficial for you guys, okay? So kalau nanti nak tengok lagi tips ni, boleh ulang balik, boleh rewind, forward, terbalik semua dekat YouTube Gugu Malaysia, because dekat Facebook nanti dia akan turun kan feed kita ni. So just go to Gugu TV, cari dekat YouTube tu Gugu Malaysia, akan keluar Gugu TV. Alright? Okay, so cara menjaga pantang bersunat yang ke-6 tadi adalah macam tu, kita cakap pemakanan yang sihat, makan dengan betul. Macam tadi tu anda dah tengok apakah benda-benda yang diperlukan sebelum, apakah masakan-masakan, jenis-jenis masakan. Okay, this next tip ni ada kena mengena dengan cara menjaga pantang bersunat. I will share with you basically one by one apa yang saya beli. Okay, ini adalah benda yang anda perlu tahu. Alatan atau pakaian yang diperlukan untuk si abang pakai. Apakah alatan dan pakaian yang diperlukan? Okay, kalau anda tengok macam berbola dekat sebelah kiri tu adalah innerwear, seluar bersunat diorang panggil. Okay, you need a tab or a phone. You also need kain pelikat. Okay, saya beli kain pelikat untuk saiz anak kecil. Okay, apakah peralatan lain? Banyak. Okay, yang penting, let's go step by step. Okay, so mula sekali, yang pertama sekali kita beli ni untuk preparation awal. Kain pelikat, kain pelikat, Okay, saya beli kain pelikat saiz anak, sebab anak saya kecil, small size. So saya takut kalau dia pakai kain pelikat saiz besar, takut dia terjatuh. Okay, terpijak, terjatuh. So ini adalah kain pelikat Saya beli ni, tak silap saya ni brand Junior. Yes, brand Junior. Dia sangat lembut kain dia. Macam ni. Ada dekat Junior. Okay, ada dekat Shopee, ada dekat online. Tapi sebab saya tak tahu perasaan dia bagaimana, so saya beli dekat PKNS. So sebenarnya kalau anda tengok dekat Shopee, anda tengok online, anda boleh beli yang brand Junior tu. Memang sangat lembut. Ada lagi beberapa brand, saya tak ingat, sebab yang saya beli ni adalah yang ini. Okay, so I bought two. Saya rasa satu dalam RM20 macam tu lah, 20 lebih sikit. Okay, satu. So saya beli dua. Saya beli dua sebab saya nak pastikan saya basuh, sebab mungkin najis kena ke apa. Saya prepare dua. Okay, saya prepare dua. Kalau anda nak beli lebih pun terpulang, sebab lepas pada tu dia boleh pakai untuk dia solat dengan family. Alright, so saya beli dua pun sebab nanti kalau dia pakai seluar pendek, sarungkan je untuk solat. Okay, so saya beli kain pelikat Okay, ada kain pelikat besar bapak dia punya. Okay, ada dua kami sediakan. Satu untuk selimutkan, tutupkan dia ke atas kaki dia ke apa. Satu lagi untuk lapik bawah dia. Okay, so itu yang saya beli. Yang pertama, kain pelikat. Okay, ada orang yang tak pakai kain pelikat pun, dia orang just pakaikan kain apa-apalah yang budak ada. Okay, ada kain pelikat moden juga, kain pelikat Vietnam yang dia betul-betul dah siap jahit semua. Okay, tapi this is the one that I found very useful, so you can buy this. Okay, kain pelikat Okay, yang kedua saya beli ni tada! Okay, ini adalah underwear berpantang. Underwear bersunat. Underwear berpantang lampau. Okay, ini adalah underwear bersunat. Okay, dia kain dia, saya beli ni online di Shopee. Nanti boleh DM, kami boleh tanya nama kedai tu. Tapi beli ni dekat Shopee. Dia ada Samson Super lah, ada Superman semua. Tapi semua tu dah habis sebab ini adalah musim. So if you want a cute one, tolong beli awal. Macam kami nak khatankan anak hari Ahad. Okay, saya pergi beli ni hari Rabu, hari Khamis sampai dah. Nasib baik, alhamdulillah, terlambat. Tak tahu kewujudan benda lah ni sebenarnya. Like a day before, tiba-tiba my husband share, dia punya kawan, colleague dia pakaikan ni untuk anak-anak. So kira ada macam case study lah, yang betul-betul dah confirm dia pakaikan ni je. I will share with you why. Okay, lepas tu a night before I bought this, saya bersembang dengan kawan saya seorang lagi. Okay, dia kata, babe, ada seluar bersunat. I heard. Lepas tu dia pun, tapi dia tak pakaikan lah, sebab dia pakaikan kain. Dia pakaikan palang gold post letak dekat atas anak dia, untuk letak kain. Okay, so ini pertama tadi kain pelikat. Yang kedua adalah
tempat untuk pastikan anak anda kain tu tak terkena pada dia. Okay, pada kawasan yang dipotong tu semua especially. Okay, so ini ataupun anda boleh cari macam saya cakap, palang post gold lah untuk letak kain kat atas tu. Anak saya ada pakai mainan untuk anak dia, kita testing hari tu sekali sekejap. Okay, so apa-apa yang anda rasa dia boleh naikkan kain tu supaya tak kena, boleh. Macam kami pakai ni. Okay, so kat dalam dia adalah cupping macam ni. Okay, so dia agak dalam, dia memang tak kena pada anak. Okay, kenapa saya rasa ni sangat-sangat super kebabum? Sebab benda alah ni anak you boleh pakai. Okay, saya tunjuk Saya tunjuk yang day one dia. Okay, yang tadi anda nampak gambar dia tu kan. Sekejap. Ni day one dia. Tak nampak pun kan? Ini, okay, masa day one ni yang you nampak, tak nampak sangat. Okay, saya pakaikan benda yang ketiga. Okay, ini tips daripada mak-mak juga. Paper cup. Okay, I bought this earlier. Saya dah beli dah seluar ni dekat dia. Okay, tapi lepas tu dia takut nak sarungkan apa-apa. Okay, so dia pegang. Dia keluar daripada klinik tu, dia pegang. Dia pegang macam anda tengok gambar ni. Ni betul-betul baru lepas bekatan. Dia pegang. Tips bekatan anak bujang sulung ni. Okay, dia pegang kain tu. Sebab saya tak pakaikan seluar tu lagi. Doktor kata tak perlu pakai lagi. The next day baru boleh pakai. Buat masa sekarang ni kita biarkan je dia loose. So challenge dia adalah adik kecil baby dia dekat rumah. So bila dia gantungkan benda kat atas, all adik kecil baby dia nak buat is attack that thing. Dan nak tengok apa yang ada dalam kain abang. So memang sangat susah untuk kami kawal. Tapi memang awal-awal tu kawan saya dah bagi tips untuk gunakan paper cup. Okay, what you do with paper cup is, okay, you potong dia macam ni. Okay, potong bawah dia. Potong siap-siap ni. Tu dah potong siap-siap tadi. Okay, potong bawah dia. Tak kisahlah you potong macam mana pun, supaya ada lubang di bahagian bawah. Nampak? Okay. Okay, tunjuk contoh lah Alright, so ini adalah contoh kita potong paper cup. Macam ni. Okay, dia ada lubang di bahagian bawah. So if you are using paper cup, sepatutnya saya dah pakai masa dekat klinik lagi. Okay, tapi sebabkan doktor kata tak apa, pegang je kain dan rumah dekat, so it's okay. Anak saya pun okay, dia pegang saja kain. Tapi ramai yang saya dengar dia beli ni, which is surgical tape. Okay, dia belikan ni. Saya beli yang ada holder sekali, dah senang lah. Dalam RM2 lebih je dekat farmasi. Okay, RM2 lebih ke, yang ada holder ni mungkin RM4 lebih kot. Okay, tape dia macam ni. So you scoopkan pada anak, you scoopkan dia. Okay, ambil tape ni. Oh, macam buat art and craft Okay, saya guna 2 je. Alright. So contohnya ni anak you. Okay, letakkan dia dan you tape perut dia, dekat kawasan perut dia. Okay, you tape je macam ni. Tada! Dia goyang-goyang pun takkan jatuh. Okay, so memang tape dalam sangat lah. So nanti bila dia rasa macam dia nak ke toilet, okay, dia nak ke toilet, dia cuma liftkan cup ni sahaja. So dia boleh pergi toilet. Okay, nanti akan lekat-lekat lah apa-apa darah ke apa ke dekat situ. Buang sahaja, tukarkan yang baru. So itu kelebihan bila kawan saya cakap, if you use paper cup, you can change like 15 paper cups a day, it doesn't matter. But if you use this, you may need to wipe. Okay, so terpulang. Ada orang yang terus pakai ni first day, tapi first day memang saya pakai paper cup dulu. Okay, paper cup saya dah habis buang semua. Hari kedua je masuk the next day tu, the next day pagi saya terus pakaikan ni. Dah terus pakai seluar. And feedback, he loves it. Dia sangat-sangat suka seluar ni. Sebab seluar ni sangat banyak membantu dia. Dan dia nak jalan pun senang. Dia baring tak payah gantung-gantung. Dia ada ni dah. Okay. So ini adalah beberapa barang yang diperlukan. Okay, another one I would say is plastic cup. Untuk apa?
Sebenarnya hari kedua dah boleh kena air, hari ketiga pun dah boleh mandi. Tapi anak saya takut sangat nak mandi hari pertama, kedua, ketiga, keempat. So, hari ketiga dia hari kedua. Hari kedua dia mandi. Hari kedua dia dah mandi. Tapi hari ketiga, keempat baru dia berani larikan air. Okay. I hope you guys are still watching with me. Okay, if you guys are here, tolonglah komen macam apa-apa feedback yang anda ada, yang anda boleh kongsikan dengan kami. Okay. So, hari yang dia mandi tu, gunakan plastik cup ni untuk cover. Pegang sahaja. Cuma pegang sahaja. Mungkin dia nak pegang sendiri, dia tak berani lagi. So the second day tu my husband pegang, saya siramkan dia, bagi dia mandi. Okay, the third day tu dia pegang sendiri. So the second day dia mandi sekali je sehari, petang. Lepas tu hari ketiga tu dia dah mandi pagi dan petang. Dia dah mandi 2 kali sehari. So lepas pada tu dia scoop sendiri je. Macam pagi tadi pun dia pegang. Walaupun dah boleh kena air, tapi kita tak nak pressure dekat dia. So dia scoop juga, dia letak. So bila kita siram air dekat dia tu, tak adalah terkena sakit. So itu je lah. So itu adalah benda-benda, barang-barang peralatan yang diperlukan. Okay, peralatan yang diperlukan untuk menjaga anak pantang bersunat. Okay, baju, satu lagi baju yang selesa. T-shirt tu banyak t-shirt yang dia boleh tukar selalu. Ya, you perlukan banyak t-shirt tu. Okay, so itu adalah benda-benda penting. Okay, before I go to the last step, we're gonna take a little break sekejap sahaja. Minum sekejap. Alright. Okay, alright. So kita masih dalam sesi The Mummy Diaries, dah nak habis dah. Okay, so kita akan sharekan, saya akan sharekan tips yang terakhir. Okay, tips yang terakhir ni sangat penting. Hello, siapa yang cakap hello tu? Hello. Okay, kalau tips yang terakhir ni something very important if your children have siblings or cousins around or anybody that is around. Okay, yang penting adalah supaya mereka sentiasa kongsikan dengan orang lain yang dia akan lalui fasa ni. Okay, anak I nak bersunat. Okay, so kita kena pastikan kita ajar adik-beradik supaya bekerjasama dengan si abang. Okay, pastikan adik-beradik semua tu nampak tu geng tu 1, 2, 3. Kami jumpa gambar ni di Google. Okay, so kalau mami tu adalah mami dia, silalah tagkan anda sendiri di sini. Okay, beritahu pada adik-adik yang abang akan bersunat dan perlukan ruang untuk sembuh. Okay, so tak boleh nak dekat-dekat dengan abang sangat. Kita takut dia terjatuh ke barang kat atas dia. Okay, bantu sediakan makanan, sediakan minuman botol. So kalau macam kami, memang sediakan air botol untuk anak. Okay, lagi boleh main sama tapi cara lembut dengan hati-hati. Tak boleh nak kasar-kasar dengan abang. Tak boleh nak terlampau rough. Okay, so kalau nak bagi, macam hari tu kita orang ada buat lawak. So dia tak tahulah, mungkin dah lama dia tak gelak agaknya. Abang ni gelak punya bersungguh-sungguh sampai mengekek-ekek gelak dia. So adik ni buat lawak. So saya cakap ke dia, okay Kisha, next time buat lawak dengan abang, tapi lepas tu stop tau. Sebab abang tak boleh terlampau gelak. Sebab abang dia sampai dia macam termengah-mengah gelak. So takutlah apa-apa kan, dia terhentak ke kan. So just biasalah, mak kan paranoid kan. Kalau bapak macam relax lah, gelak lah, nak gelak macam mana pun. So itu adalah benda-benda. So kita dah kongsikan 8 tips pada anda. Okay, bagi tahu adik-beradik, bagi tahu apa yang anda boleh buat. Okay, so minuman botol tu biar dia punya sibling sediakan. Okay, itu adalah benda-benda yang saya boleh kongsi on
on top of that, okay, dari segi medication, saya dapat antibiotik, dapat ubat susut bengkak. Ubat susut bengkak tu pil, antibiotik air dan juga ubat tahan sakit air. Itu 3 sahaja. Satu lagi krim sapu antibiotik. So 4 benda ni sahaja yang digunakan sepanjang anak bersunat. Saya on a personal basis, saya biasakan bagikan dia Champs Vitamin C tu. Lepas tu dengan multivitamin saya bagi dekat dia supaya dia cepat sembuh dan cepat bertenaga. Tambah dengan COVID ni kan going on. So vitamin C banyak membantu dia. So those are the things that I give on a daily basis, supplement. Selain daripada tu minum susu. Kalau dia rasa macam susah minum susu, bagi dengan cereal. Bagi jaga kawal pemakanan dia. Okay. So kalau kita nak tengok balik, kita tengok balik tips daripada nombor 1 tadi. Okay, we are now here ending our live session. Dah nak habis dah. Cuma nak tunjukkan video selepas tu apa jadi. So ni The Mummy Diaries yang ke-41. Pada yang baru join, nanti boleh tengok balik video di YouTube Gugu. Tips berkatan anak bujang sulung. Okay, yang pertama sekali, terangkan mengapa perlu berkatan. So Papa plays a very important role here. Mama pun boleh explain juga. Okay, yang kedua, kita nak survey teknik katan macam mana. Okey, yang ketiga, survey di mana tempat berkatan tu. Okey, macam mana tadi, boleh kaedah apa, clamping ke ataupun laser ke. Tempat survey di mana tu, pergi tengok hospital mana yang dia bagi buat prosedur yang anda nak. Okey, lepas tu apa yang perlu disediakan di rumah. Okey, and then apa yang anda perlu lakukan semasa anak sedang berkatan. Ni tips kita. Lagi satu, kita punya tips is cara menjaga pantang bersunat tadi dah kongsikan. Okey, alat-alat atau pakaian yang diperlukan untuk si abang pakai. Ada tablet juga kat situ, bagilah dia main supaya dihilangkan rasa sakit. Lepas tu, ajari anak-anak adik-beradik supaya bekerjasama, supaya diorang semua pun boleh cooperate dengan abang. Now, last and but not least, I'm going to show you the video yang dia dah habis keluar daripada klinik doktor. Okay. Hai abang. How are you? How was it? Sakit sikit. Yang. Okay tak? You feel okay? Nanti. Okay, so itu adalah dia selepas keluar. Relax je. Lepas daripada jerit tadi, lepas dia keluar okay. Tapi dia pergi announce dekat pintu tu, mana ada macam semut gigit, sakit. Dia cakap, biasalah, memang itu adalah perasaan yang normal, kata daddy dia. Okay, so ini adalah hari pertama dia masa dia lepas habis berkatan tu. Okay, ni adalah hari pertama. Okay, hari pertama, hari lepas daripada surgery tu, the next day. Okay, ni the next day pagi tu. Lepas tu ni adalah hari ketiga, dia dah mula boleh berjalan. Okay, dia dah boleh jalan tapi dia tak lari. Dia just jalan untuk ambil angin, untuk pastikan dia bergerak badan dia, get some exercise, slow movement. Dah boleh melawak, dah boleh duduk dekat sofa. Duduk pun tak senonoh atau kena sound. So duduk elok-elok. Okay, ini adalah hari yang kelima. Okay, hari yang kelima, which is today. Dia dah boleh duduk di meja makan. Dia makan oats and organic honey. So itulah dia punya journey untuk go through katankan anak ni. Okay, I hope you guys enjoy the movie. Please log into our YouTube session and subscribe to Gugu TV. Okay, so anda boleh tengok kan slot-slot The Mummy Diaries ni. Nanti my team akan upkan dekat dekat YouTube. Okay, tapi anda juga boleh tengok di Facebook. Share sebanyak mungkin yang anda boleh kepada ramai-ramai kawan, family, friends, supaya video ni dapat memberi manfaat kepada semua ibu dan juga para bapa dekat luar sana. Okay, so jangan lupa, kita akan endkan. Jangan lupa go to www.gugu.com.my untuk tengok apa-apa yang anda berminat tentang Gugu Malaysia. Nak tahu apa itu Gugu Malaysia, apakah kami buat. Tapi mungkin di dalam short-short VT tu anda boleh tahu. Okay,
Satu announcement sedikit je sebelum kita habis. Hari ini adalah 10 hari bulan, 2 hari saja lagi nak 12. So of course 12 adalah masa yang dinanti-nantikan. Okay, you guys can actually find Gugu in Shopee, in Lazada and also at www.gugu.com.my. Dekat 12 nanti we will have something amazing for you guys. Please stay tuned to our IG Gugu Malaysia, to Facebook page ni dan juga ke website sebab akan ada something kebabom. Okay, thank you for sharing, thank you for joining, and then kita akan bersiaran lagi minggu depan insyaAllah dalam slot The Mummy Diaries. Nanti kita akan tengok topik apa pula yang kita akan kongsikan. Cuma kali ni special sikit sebab experience yang baru sahaja saya lalui, baru 5 hari lepas. Okay, alright, so thank you very much for joining. Kalau anda boleh tolong hantarkan ke ramai mami yang possible. Take care, bye. Assalamualaikum.